Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Babu syuruti wujubis salah. Bab syarat wajib sembahyang. Jadi tajuk-tajuk lain tu harap semua dapat ikutilah secara dalam YouTube. Ini kita nak bicara tentang syarat wajib. Dia ada syarat sah, ada syarat wajib. Apa beza syarat sah dengan syarat wajib? Apa beza? Bukan Islam boleh buat. Oh, lepas solat baru tahu. Yang akhir tu, yang ada kena jawapan. Lepas tu tak berkait tu kan. Syarat sah ni syarat-syarat yang mana bila syarat itu dipenuhi, sembahyang itu sah atau ibadat itu sah. Syarat wajib yang mana syarat-syarat itu apabila ada, maka satu ibadat tu menjadi wajib. Ada kala sembahyang itu sah tapi tak wajib. Contoh? Sah tapi tak wajib. Kanak-kanak yang sembahyang fardu kan. Kalau dia cukup syarat, sembahyang dia sah tapi tak wajib sebab dia belum mukallaf lagi, dia tak balik lagi. Jadi ada beza antara syarat sah dengan syarat wajib. Kata pengarang, wa makna syuruti wujubis salah, makna syarat wajib sembahyang ai hiya allati idza ijtama'at, iaitu yang apabila berhimpun fi insanin, pada seseorang, wajabatis salatu alaihi, wajib sembahyang ke atasnya. Bila syarat ini ada, makna orang tu dikira wajib sembahyang. Wahia sittatun, syarat wajib ada 6. Yang pertama al-Islam, yang pertama ialah Islam. Fala tajibu 'alal kafiril asli, maka tidak wajib solat ke atas orang kafir yang asli. Yang asal Islam, asal kafir lah. Wala qada'a 'alaihi idza aslama, dan tidak perlu qada ke atasnya jika dia Islam. Bila dia masuk Islam tak perlu qada. Ini dia menggalakkan untuk orang masuk Islam. Al-Islamu yajubbu ma qablahu. Dalam hadis disebut Islam ini menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Al-Islamu yajubbu ma qablahu, dia menghapuskan dosa-dosa sebelum Islam. Jadi orang masuk Islam ni, mu'allaf ni, dosa-dosa masa kufur tu Allah Ta'ala ampunkan. Wa ammal murtaddu, orang kafir yang biasa, yang kafir asli lah. Ada pun orang kafir murtad, al-murtad. Orang murtad ni kafir lah. Tapi dia asal dulu Islam. Wa ammal murtaddu fayajibu alaihi qada'u ma tarakahu athna'a riddatihi. Maka ada pun orang murtad, wajib dia qada apa yang ditinggalkan ketika murtadnya. Athna'a, ketika riddatihi, ketika dia murtad. Idza raja'a ilal Islam, kalau dia kembali kepada Islam. Jadi masa dia murtad tu dia kena qada, wa iyazubillah. Jadi jaga-jaga ni. Sama sekarang ni nak jadi murtad tak payah. Awak tengok dalam FB apa nama golongan-golongan etis. Dia apa nama gathering dia buat baru ni kan. Tengok tak dalam FB. Apa nama dia? FB dia orang. Malay etis ke apa tak ingat. Ada dia buat gathering, dia buat cuba ada. Cuba tengok dalam FB semua, golongan-golongan ini, pemuda-pemuda, bahaya-bahaya awak, pelajar-pelajar universiti, pelajar-pelajar muda ataupun orang-orang Melayu menjadi etis. Maknanya dia telah keluar daripada Islam kalau dia mengaku apa yang dia pegang tu, apa yang dia cakap tu dia mengaku, maka orang ini telah keluar daripada Islam jelas-jelas. Jadi orang yang murtad, katakanlah selama 2 tahun dia murtad, waliyazubillah, maka dalam tempoh 2 tahun tu dia kena qada kalau dia kembali balik dalam Islam. Wa dzalika taghlidhan alaih, demikian itu ialah kerana nak memberi taghlidh, memberati ke atas mereka. Yang kedua ialah bulu, syarat yang kedua ialah baligh. Fala tajibu 'ala as-sabi, tidak wajib solat ke atas kanak-kanak, walau mumayyizan, walaupun kanak-kanak telah mumayyiz. Apa makna mumayyiz? Apa makna mumayyiz?
daripada mayyaza yumayyizu fa'ala yufa'ilu taf'ilan tamyizan fahuwa mumayyizun. Mumayyiz ni yang dapat membezakan, kanak-kanak yang boleh beza antara baik buruk, ataupun boleh dia tahulah kanak-kanak yang dah reti. Contoh budak darjah 1 darjah 2, dia dah reti dah baik buruk, dah ni salah ni betul, nak urus diri dia pun boleh, nak pergi tandas diri pun boleh. Dia boleh semayang. Tapi wajib tak? Tak wajib. Wa yakunu bulughu bi ihda thalathi alamatin, dan jadi balik itu dengan satu daripada 3 tanda-tanda berikut. Pertama, bulughu 15 sanatan fi dzakari wal unsa, sampai 15 tahun, sampai umur. Pertama, jadi balik dengan sampai umur pada lelaki dan perempuan. Dia umur 20 tahun dah. Tanya, awak semayang tak lagi? Saya tak semayang. Sebab apa? Saya tak wajib semayang. Sebab apa? Saya tak keluar mani lagi. Awak umur berapa? Saya 20 tahun. 20 tahun tak keluar mani lagi. Dan saya, mana saya keluar mani? Saya tak mimpi apa-apa pun. Ataupun saya tak datang haid pun kalau perempuan. Jadi, balik tak dia? Balik tak? Balik. Dia balik dengan umur. Bila dia telah lengkap 15 tahun Qamariyah. 15 tahun Hijri. Tahun dikira ni tahun Qamariyah. Bukan tahun tahun Masihi ni. Jadi awak tengok dalam Google, cari convert calendar to Gregorian kepada Hijri. Tengok tahun awak lahir berapa, bersamaan berapa Hijrah. Awak boleh tahulah umur awak berapa. Jadi sempurna 15 tahun. Sempurna maknanya bukan baru masuk. Maknanya 15, lepas 15 tu makna awak dikira sempurna. 15 masuk 1 detik, maka dia dikira sebagai telah cukup 15 tahun. Wa tabda'u min infisalil badani minar rahimi. Bermula tempoh tersebut daripada bercerainya badan daripada rahim wanita. Jadi kalau ikut secara detailnya, awak keluar daripada perut mak awak tu, kira dah 15 sampai waktu tersebut, sampai 15 tahun. Kalau cukup, mana awak telah baligh dengan umur. Ila mururi 15 sanah qamariyah, sehingga berlalunya 15 tahun qamari tahdidan. Tahdid ni makna spesifik, secara tepat. Tahdid lawannya takrib. Takrib ni secara lebih kurang. Ni betul-betul tepat. Mesti cukup 15 tahun baru dikira seorang itu balik. Kalau tak cukup lagi, baru 14 tahun tinggal 3 minit lagi, tak balik dia. Jadi akan ada masalah. Seorang itu dia balik tengah semayang. Macam mana? Macam mana dia balik tengah semayang? Dia buat apa semayang sampai jadi balik? Macam mana? Awak duduk mana? Awak duduk sini ke? Awak duduk rumah ke? Senyap je. Saja saya cakap seorang je. Saya kuliah maghrib je. Kuliah maghrib tak apalah. Orang tak jawab. Ni tak ada jawapan langsung ni. Kena nak dia. Saya beri coklat senang. Tak apa jawab, beri coklat. Macam mana dia boleh balik dalam semayang? Lepas tu? Maknanya dia tengah semayang. Tengah semayang. Waktu dia semayang tu betul-betul kena waktu dia cukup 15 tahun. Maka dia balik tengah semayang lah. Tak? Dia balik tengah semayang. Okey. Baik. Makna qamariyah. Apa makna qamariyah? Ay bil ashhuril arabiyah. Bulan-bulan Arab tu lah. Muharram, Safar. Ada? Ingat tak? Bulan Arab ni ingat tak ni? Betul ingat? Saya suruh diri lah, sebut seorang-seorang. Boleh? Boleh tak? Ada dah ingat ya? Ada dah ingat. Benda-benda asal macam ni kena ingat lah. Ingat belaka tak ni? Ingat. Ini nak test sekali ya.
Kalau salah sebut, tak sebut nama Nabi ke? Nama Nabi ingat tak? 25. Apalah nasyid tu, Muharram, Safar, Rabi' Awal, nama Nabi tu. Nama Nabi-Nabi 25 orang. Jangan buat sambil lewa je. Koman lah awak mengajar Islam. Awak tak ingat nama Nabi, tak ingat bulan Qamariah, tak ingat. Jadi benda-benda tu walaupun benda kecil je, remeh je, tapi benda yang asalnya tu patut dan wajar diingat. Okey. Wa makna tahdidiyah. Apa makna tahdidiyah ni? Tahdidiyah ni, ai la yuhkamu bil bulughi qabla mururiha walau bilahdhah, iaitu tidak dihukum balik sebelum sampainya walaupun satu lahzah, satu detik. Belum cukup, kalau tak cukup satu detik pun tidak dikira 15 lagi. Makna betul-betul spesifik dan tepat. 15 tahun tepat-tepat. Okey, yang kedua jadi balik dengan apa? Al-ihtilam, balik dengan bermimpi. Bermimpi makna bermimpi yang keluar mani lah. Fi dzakari wal untha. Ini tanda bagi lelaki dan perempuan. Litis isinina, bagi yang 9 tahun. Jadi bermimpi kepada orang yang dah 9 tahun ke atas. Qamariyah, 9 tahun qamari, takribiyah. Sini takribiyah pula. Tadi tahdidiyah kan, sini takribiyah. Pada penentuan 9 tahun permulaan boleh dikira seorang itu balik, kerana bawah 9 tahun biasanya budak-budak dia badan belum matang. Jadi belum matang, dia tidak akan keluarkan hormon sebagaimana orang dewasa. Jadi pada 9 tahun ni tempoh badan seorang manusia itu dah kira dah boleh berfungsi dan dia boleh mengeluarkan cecair-cecair yang cukup. Dah maninya, wadinya, mazi dan seumpamanya. Maka 9 tahun ni dikira takribi, maknanya lebih kurang. Kalau ke 9 tahun tak cukup 2-3 hari, 9 tahun tak cukup seminggu, dikira juga, masih dikira 9 tahun. Fi dzakari wal untha, pada lelaki dan perempuan. Makna 9 tahun lebih kurang 9 tahun dah keluar, dah mimpi, maka dikira balik. Wal ihtilam, apa makna ihtilam? Huwa khurujul mani, keluar mani, sawa'un fil naumi aw fil yaqadhah, sama ada ketika tidur atau ketika sedar. Jadi bukan mesti mimpi. Kalau katalah dalam keadaan jaga, dia jaga tak ada apa-apa, duduk dalam kelas saja-saja, keluar mani. Contohlah. Ataupun dia balik-balik jalan-jalan, lepas tu tiba-tiba keluar mani. Maka dikira balik juga, walaupun bukan dalam mimpi. Yang ketiga, al-haidhu, haid fil untha, bagi perempuan saja, lelaki tak ada haid. Litis isini, bagi 9 tahun qamariyah, takribiyah, 9 tahun qamari yang lebih kurang umur 9 tahun lah. Kama taqaddama fi babil haid, seperti mana telah terdahulu pada bab haid. Bab haid kita dah sentuh kan tak? Jadi dia diberi takribi kenapa? Dimaafkan tempoh lebih kurang 16 hari. 16 hari, makna dia perempuan ini cukup umur 9 tahun pada tarikh, katakanlah tarikh hari ini. Katakanlah dia keluar haid sebelum hari ini. Adakah dikira darah itu darah haid? Ya. Kalau dalam tempoh itu, tempoh sebelum 9 tahun tu, tempoh 16 hari ataupun kurang. Makna 16 hari sebelum. Contohnya hari ini, maka 16 hari sebelum tu dikira, kalau masih keluar dalam tempoh ni, dikira darah tersebut darah haid. 16 hari ni kenapa? Dia ambil sebanyak-banyak, sekurang-kurang haid sehari, sekurang-kurang suci 15 hari, yang akan jadi jumlahnya 16 hari. Maka kalau ada beza tempoh hari tu tak cukup 9 tahun, kerana tak cukup tu dalam lebih kurang 16 hari, maka masih dikira darah haid. Sebab itu dia disebut takribiyah sahaja, lebih kurang sahaja. Okey, dia bukan tahdid. Tahdid makna kena tepat-tepat. Yang ketiga, syarat yang ketiga, al-aqlu, akal, ai at-tamyiz. Akal ni makna dia boleh membezakan, dia ada tamyiz. Fala tajibu 'alal majnun, maka tidak wajib sembahyang ke atas orang gila. Was-sabiyil ghairil mumayyiz, dan kanak-kanak yang belum mumayyiz, umur 1 tahun 2 tahun tak mumayyiz lagi, maka tidak wajib sembahyang. Wal mughma alaih, orang pengsan.
wala qada'a alaihim, dan tidak kena qada ke atas mereka. Orang yang macam ni tak kena qada. At-taharatu 'anil haid wan nifas, suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas. Orang contoh dia koma, dia pengsan. Pengsan 2 tahun, bangun-bangun sedar. Kena qada tak semayang? Tak kena qada. Tahulah tu. Nanti ada berlaku kes orang tanya awak kan, macam mana saya kena qada tak semayang ni? Saya pengsan 3 hari. Macam mana? Jawapan ni tak kena qada. Kecuali hari dia pengsan tersebut, hari tersebut pada waktu dipanggil waktu apa? Waktu darurah. Ikut tak tu ke video tentang pembahagian waktu. Waktu darurah, waktu afdal, waktu ikhtiyar. Ini pada video apa? Ni siapa tengok ni? Tak tengok belaka ni. Tengok dah. Awak balik main air ke apa ni? Balik main hujan ke apa ni? Ke tangkap ikan? Ada pembahagian waktu darurah. Kalau tak tengok mana habislah awak. Saya pun tak boleh nak buat apa dah. Pastikan apa nama ni, ikuti video tersebut. Okey. Mana tadi? Jadi kalau dia bangun jaga hilang pengsan dia tu, dia jaga pada waktu darurah. Contohnya pada waktu asar dia sedar, maka dia kena qada zuhur dengan asar lah. Qada zuhur dengan asar sama dengan orang yang kering darah haid. Orang yang kering darah haid dia dah habis, maka kalau dia habis waktu asar, dia kena qada zuhur dan asar. Kalau dia habis waktu isyak, dia kena qada maghrib dan isyak. Maghrib dia qada, isyak dia semayang lah, sebab isyak masih ada waktu. Cuma dia kena qada bersamanya semayang maghrib, dan dia kena qada bersamanya semayang zuhur. Yeah. Sebelum ni faham tak orang perempuan ni? Buat gitu tak? Jangan tak tahu tu. Kalau kita darah kita haid berhenti pada waktu kedua yang boleh jamak, zuhur dengan asar. Berhenti waktu asar, maka kita kena semayang asar dan qada zuhur. Berhenti waktu isyak, kita kena semayang isyak dan qada maghrib. Okey. Mana tadi? Dia kata yang ketiga ialah at-taharatu 'anil haid wan nifas, suci daripada haid dan nifas. Fala tajibu 'alaihima, tidak wajib ke atas mereka berdua, orang haid dan orang nifas, adaan wala qadaan, tak wajib laksanakan solat dalam waktu ataupun qada. Tak wajib qada pun. Jadi perempuan ni cuti. Awak sebut apa? ABC kan? Tak? ABC. ABC tu apa? Tahu tak orang lelaki ABC tu apa? Allah bagi cuti. Allah bagi cuti. Tahu juga Kama qala sahibu safwati zubat, fardun ala mukallafin qad aslama wa an mahidin wa nifasin salima. Fardu ke atas orang mukallaf yang Islam dan daripada haid dan nifas salima, dan orang yang selamat daripada haid dan nifas, tidak ada haid dan nifas. Yang kelima, bulughud dakwah, sampai dakwah. Macam mana sampai dakwah ni? Saya tak sampai dakwah, ustaz. Orang tabligh tak mari rumah saya. Saya tak sampai dakwah ni. Saya tak sembahyang. Tengok ni. Makna apa? Bulughud dakwah. Fa iza lam tablughud dakwah, kalau tidak sampai kepadanya dakwah, seruan, fala yajibu alaihi al-qada, tidak wajib ke atasnya qada, inda Ramli, di sisi Imam Ramli, khilafan li Ibn Qasim, menyalahi bagi Ibn Qasim. Ibn Qasim Al-Abadi ni ulama Syafi'i Syekh Muhammad Ramli kata, sampai dakwah macam mana? Katakanlah ini zaman sekarang ni, dia payahlah kita nak bayangkan, sebab dakwah telah tersebar luas, sembahyang, cara sembahyang. Andai kata orang baru masuk Islam, orang dakwah pada dia Islam saja. Kamu kena Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi cara sembahyang tak ajar. Dakwah tentang sembahyang ni, cara sembahyang tak ajar, waktu sembahyang tak ajar. Tak sampai dakwah lagi, maka hukumnya tak wajib lagi lah. Faham tak? Okey. Yang keenam, salamatul hawas, selamat panca indera. Hawas dia jamak kepada hasah. Hasah ni panca indera.
Fala tajibu ala man khuliqa a'ma asamma. Tidak wajib sembahyang ke atas orang yang diciptakan a'ma, dalam keadaan buta, asamma, lagi pekak. Buta dan pekak. Dia dilahirkan dalam keadaan buta dan pekak. Walau natiqan, walaupun dia boleh bercakap. Ini ghayah ni sebenarnya ghayah pada ghalib ni tak berlaku bila seorang tu buta dan pekak. Biasanya bila orang tu pekak, dia tak boleh cakap. Dia tak boleh cakap bahasa kita. Dia bunyi boleh tapi tak boleh cakap. Andai kata boleh cakap sekalipun tapi dia buta dan juga pekak, maka dia bukan mukallaf. Dia bukan mukallaf. Jadi kalau semayang tak wajib kat atas dia. Syaratnya dia mesti buta dan pekak sejak daripada sebelum balik. Sejak pada sebelum balik atau daripada awal dia lahir tu macam tu. Ada pun orang yang buta dan pekak lepas dia balik dah, itu tidak gugur kewajipan sebab dia mampu untuk belajar. Wala qada'a alaihi ila ruddat ilaihi hawasuhu, dan tidak kena qada kalau dikembalikan kepadanya panca inderanya. Anda kata Allah Taala kembalikan balik panca indera kepadanya, dia boleh nampak, boleh dengar. Dia kena qada tak? Tempoh yang mana dia buta dan pekak dulu tak kena qada. Okey. Masailu. Ini beberapa masalah-masalah. Hadhihi masailu. Yang pertama, beberapa isu permasalahan. Yang pertama, yajibu 'alal aba'i wal ummahat, wajib ke atas bapa-bapa dan ibu-ibu, amru auladihim, menyuruh anak-anak mereka, al-mumayyizin, yang telah mumayyiz, bis salati, suruh sembahyang. Idza balaghu sab'a sinin, bila sampai umur 7 tahun. Jadi awak nanti akan jadi ibu dan bapa, awak 7 tahun, anak dah boleh pandai dah. Tahu dah reti dah. Wajib ajar mereka dan suruh mereka solat. Suruh semayang. Bila suruh semayang, makna ajar tu kena sebelum tu lah. 7 tahun ni suruh dia semayang. Jadi makna bila suruh semayang, kena ajar tu kena kerja awal lagi lah. Wajibu darbuhum, wajib pukul mereka alaiha, kerana meninggalkan semayang, idza balagu 10 sinina, jika sampai 10 tahun, ilal bulugh, sehingga mereka balik. Bila dah balik, tak boleh ke nanti? Boleh. Bila balik, macam mana? Bila balik, mak ayah ni boleh pukul tak? Dosa dia tanggung sendirilah. Faham? Bila seorang tu dah balik, dosa anak tadi, anak tanggung sendiri. Cuma kenapa sehingga balik tu? Kerana sebelum tu dosa suruh dan dosa tidak memukul tu, tidak memberi peringatan tu, kena kepada ibu bapa. Yang kedua, mas'alatu zawalin mani', masalah hilang mani', penghalang. Ini dinama masalah hilang penghalang sembahyang. Suratuha, gambaran masalah ini, an yadkhula waktu solah, masuk waktu sembahyang. Wasyakhsu mimman la tajibu alaihi solah, dan orang itu di kalangan mereka yang tidak wajib sembahyang. Liwujudi mani'in, kerana ada penghalang, minal mawani'i, daripada penghalang-penghalang. Contoh apa penghalang tu? Haid. Orang itu orang haid. Jadi haid ini menghalang dia sembahyang. Au junun, dia gila menghalang dia sembahyang. Au ghairihima, atau lainnya, mana pengsan ke, ikutlah. Thumma yazulu hadzal mani'u, lepas tu kemudian hilang penghalang ini. Dia haid, tiba-tiba haid dia habis. Dia gila, tiba-tiba dia sedar. Apa hukum sembahyang? Macam mana? Dia kena sembahyang tak? Tengok. Al-hukmu idza zala al-mani'u, bila hilang penghalang yang menghalang sembahyang tadi, wa qad baqiya, dan masih kekal, min khurujil waqti, kekal daripada habis waktu, keluar waktu tu, qadru takbiratul ihram, kadar takbiratul ihram, fa aktharu qadru takbiratul ihram fa aktharu, kadar takbiratul ihram dan lebih, iaitu lahzah, 1 detik dan banyak, wajaba qada'u tilka salati. Okay. Maka wajib dia qada sembahyang tersebut. Wajib qada sembahyang tersebut. Nak habis waktu asar,
perempuan ni ada manik dia. Apa manik dia? Haid. Haid dia ada. Nak habis waktu asar, sebelum masuk maghrib, berhenti darah haid dia. Tinggal sikit saja nak azan maghrib. Maka wajib dia kena semayang. Semayang apa? Semayang asar lah. Wajib dia kena semayang asar. Kata saya sekejap je. Walaupun tinggal kadar takbiratul ihram, ataupun 1 detik aja sebelum masuk maghrib, dia dah putus haid dia, maka wajib dia semayang asar. Kemudian muka surat sebelahnya, wa yajibu qada'u ma qablaha idza kanat tujma'u ma'aha. Dan wajib dia qada solat sebelumnya kalau boleh dijamakkan bersama semayang itu. Walaha suratan, iaitu berlaku dalam 2 keadaan. Yang pertama, ayazulal mani'u, hilang penghalang itu waktu salatil asri, pada waktu semayang asar. Fayajibu alaihi ada'uha, wajib dia qada, dia tunaikan semayang asar, wa qada'u zuhri, dan qada semayang zuhur. Yang kedua, ayazulal mani'u, hilang penghalang itu waktu salatil isya, waktu semayang isya. Fayajibu alaihi ada'uha, wajib dia tunaikan semayang isya, wa qada'ul maghrib, dan qada semayang maghrib. Jelas tak? Faham tak ni? Ada nak tanya tak ni? Okey, selesai. Laju tak? Okey kan? Boleh kan? Yang ketiga, mas'alatu turuwil mani', masalah datang penghalang, datang mani'. Tadi hilang mani' kan? Penghalang tu habis, hilang. Ini penghalang tu datang. Suratuha, rupa masalah, ayyadkhulal waktu, masuk waktu semayang. Wasyakhsu mimman tajibu alaihi salah, dan orang itu di kalangan orang yang wajib semayang. Perempuan ni dia suci. Masuk waktu zuhur dia suci. Thumma tara'a alaihi mani'un, kemudian datang manik. Tiba-tiba masuk waktu zuhur, tiba-tiba datang haid. Yamna'u wujubas salah, manik yang menghalang wajib semayang. Contoh haid ataupun junun, ataupun lain daripada keduanya. Apa hukum dia? Lain pula ni. Faham kan? Ini masalah yang sebaliknya. Tadi masalah hilang penghalang, ini masalah datang penghalang. Macam mana? Dia, orang perempuan ini, dia keadaan yang suci, wajiblah semayang zuhur. Masuk waktu zuhur, tiba-tiba mari haid. Jadi semayang zuhur tu wajib ke tidak? Tengok, al-hukmu nanzur, kena perhatikan. Yang pertama, idza tara'a hadzal mani'u, jika datang penghalang ini, wa qad madha min dukhulil waqti, dan telah berlalu daripada masuk waktu, qadru salatil fardi, kadar semayang fardu sahaja. Idza amkana taqdimut taharah, kalau dia mampu mendahulukan taharah, mampu mendahulukan wuduk, qabla dukhulil waqti, sebelum masuk waktu. Ka wudu'is salim, seperti wuduk orang yang sihat sejahtera. Kita sebelum masuk waktu, kita dah boleh ambil wuduk kan? Sebab kita tak ada apa-apa masalah, kita boleh wuduk, kita sah. Wal ghusli, dan boleh kita dahulukan, contoh mandi. Fa'alaihil qadha, maka dia wajib qadha. Masuk waktu zuhur, tak semayang lagi, tiba-tiba mari haid. Masuk waktu zuhur pukul apa ni? Pukul apa? Pukul 12 ke pukul 1? Pukul apa masuk waktu zuhur? 1, pukul 1 dah. Hari ni pukul 1. Masuk waktu zuhur pukul 1. Okey, lepas tu dia pun masuk waktu zuhur pukul 1 PM. Lepas tu pukul 1:05 mari haid. Mari haid. Tempoh 5 minit tu memungkinkan untuk dia semayang zuhur. Betul tak? Boleh dia semayang zuhur. Dan orang ini dia boleh ambil wuduk sebelum dia, sebab dia bukan orang yang ashabud darurah, dia bukan orang yang salisil baul. Jadi dia tempoh tersebut sempat untuk dia semayang. Tiba-tiba mari haid, dia boleh semayang kan? Jadi macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Fa'alahil qadha, dia kena qadha. Bila nak qadha? Bila dah habis haid nanti, dia mandi-mandi, dia kena qadha semayang zuhur hari tu. Semayang zuhur. Qadha semayang zuhur hari tu.
Wa amma idza lam yamdi qadru fardi, adapun jika tidak berlalu tempoh sembahyang fardu, tempoh untuk sembahyang fardu sempurna, fala qada'a alaih, maka tidak kena qada. Katakanlah masuk Zuhur pukul 1 tengah hari. Pukul 1:02 minit maghrib. 1:02 minit maghrib atau 1:03 minit maghrib. Nanti dia maghrib, dia lepas habis hid, dia mandi, dia kena qada tak sembahyang Zuhur tu? Kena qada tak? Kena qada tak? Tadi kita baca ni. Amma idza lam yamdi, jika tidak berlalu qadrul fardi, qadar solat fardu, fala qada'a alaih, maka tidak ada qada, tidak wajib qada. 1-2 minit, tempoh 2 minit tidak memungkinkan seorang itu melaksanakan sembahyang yang 4 rakaat. Tak boleh dia nak sembahyang dalam tempoh 2 minit. Tempoh 2 minit ni cepat sangat. Nah, dia pukul 1 masuk Zuhur. 1-2 minit maghrib. Tempoh itu tidak membolehkan seorang sembahyang fardu dalam tu. Jadi dia kena qada tak? Tak kena qada. Faham tak ni? Awak dah tahu lah mupa lah. Awak nak qada juga? Tak boleh lah. Sebab tu awak nak tahu hukum dia. Wajib qada ke tak wajib qada ni? Maka tidak perlu qada ke atasnya. Okey. Tahu lagi hukum ni? Kita tak tahu? Tahu dah? Situasi yang pertama. Situasi yang kedua, bab wa idza tara al-mani'u, jika datang penghalang, wa qad madha min dukhulil waqti qadrus salati wat taharati, dan telah berlalu daripada masa kadar solat dan juga kadar taharah. Idza lam yumkin taqdimut taharah, jika dia tidak mampu mendahulukan taharah. Contoh mutayammimin, katayammumin, seperti tayamum. Tayamum dia kena tayamum selepas masuk waktu. Jadi tayamum tidak boleh didahulukan sebelum masuk waktu. Wa wudu'i daimil hadas, dan wuduk orang yang sentiasa berhadas. Contoh salasil baul. Daimil hadas tu hadas, contohnya orang yang salisil baul, orang yang sentiasa keluar air kencing. Orang yang mana penyakit dedas, dia air kencing ni sentiasa keluar. Wal madhi, ataupun air madhinya sentiasa keluar. Wal mustahadah, ataupun perempuan yang istihadah, darah istihadahnya sentiasa keluar. Jadi orang macam ni dikira daimul hadas, orang sentiasa berhadas. Orang macam ni dia tak boleh ambil wuduk kecuali selepas masuk waktu. Kena tahulah ni. Kalau awak ada istihadah ke apa kan, kena ambil wuduk setelah masuk waktu. Dia tak boleh ambil awal wuduk. Sebab apa? Sebab dia wuduk darurah dia panggil. Wuduk kerana terpaksa. Sebab wuduk dia tidak mengangkat hadas. Macam mana angkat hadas? Air kecing dia sentiasa keluar, darah dia sentiasa keluar. Jadi orang ini hadas tidak terangkat. Dari kerana itu dia kena ambil wuduk selepas masuk waktu, dan wuduknya wuduk kerana darurah untuk sembahyang. Maka orang macam ini fa'alaihil qada, dia kena qada juga. Tapi kiraan dia dikira apa? Dikira waktu sembahyang dan taharah. Nampak beza tadi ni. Beza tadi, yang pertama orang tak ada penyakit, dia kira kadar berlalu tu waktu sembahyang saja. Ada pun orang yang dalam kategori kedua dikira kadar solat dan taharah. Kerana dia daimil hadas, orang yang daimil hadas, ataupun orang yang tayamum. Maka orang macam ni fa'alaihil qada'u kadzalik, wajib dia qada nanti. Katakanlah dia dah selesai, dah habis, ataupun dia orang ni dia dah contoh kalau haid tadi, haid dia dah kering dah, maka dia kena qada tak? Kena qada kalau masa dia tinggal tu tempoh tersebut cukup untuk solat dan taharah. Bukan solat saja, dia kena ambil kira taharah, sebab dia orang yang wuduknya darurah ni. Wuduk dia kerana sebab darurah, dia kena ambil kira kadar solat dan taharah. Maknanya kita kata kalau sembahyang Zuhur 4 rakaat 5 minit, dia mungkin kena ambil masa 7 minit ke, macam tu lah. Wa amma idza lam yamdi qadru taharati wal fardi, adapun jika tidak berlalu kadar tempoh untuk taharah dan sembahyang fardu, fala qada'a alaih, maka tak kena qada. Kalau dia orang macam ni, katakanlah pukul 1
Bukan 5 minit, 1-2 minit, 1-5 minit lah, 1-5 minit. Tapi dia ni ashabud darurah ni, maka dia tak sempat dalam tempoh ni untuk taharah dan sembahyang, maka dia tak perlu qada nanti. Okey. Tu yang ketiga. Yang keempat, masalah qada'us solah, qada sembahyang. Yajibu qada'us salawatil maktubah, wajib qada ganti sembahyang fardu idza fatat, apabila hilang, luput. Kalau tertinggal, wajib qada mutlaqan, secara mutlak. Apa makna mutlaqan? Sawa'un akanat bi'udhrin, sama ada sembahyang itu ditinggalkan dengan uzur, am bi ghairi udhrin, atau tanpa uzur. Dia sengaja tinggal, wajib qada. Dia tinggal kerana terlupa, kerana tertidur, wajib juga qada. Dah tu ustaz ada video dalam YouTube kata tak wajib qada. Itu saya kira lah mazhab lain, mazhab yang mana bukan mazhab majoriti. Apatah lagi bukan mazhab arus perdana di tempat kita. Mazhab yang kata tak wajib qada tu kerana di sisi mereka orang tinggal sembahyang tu kufur dah. Kufur dah tinggal sembahyang tu. Jadi kita di sisi ahli sunnah kita, mazhab kita, orang tinggal sembahyang walaupun dengan sengaja tidak kufur lagi, dosa besar je. Bukan je lah, dosa besar. Jangan pandang dosa besar je tu ringan. Dia tak ada ringan masalah dosa ni. Cumanya tidak jadi kufur. Lagi mana dia mengiktiraf kewajipan sembahyang. Okey ya. As-salawatul faitah, sembahyang yang luput bi ghairi uzrin, tanpa uzur. Orang tu saja malah nak bangun subuh sejuk ni, musim hujan ni, malah nak bangun. Dia tinggal bi ghairi uzrin, tanpa uzur. Yajibu qada'uha 'alal fawr, wajib dia qada segera. Dia pun mari kelas ni insaf. Tak insaf contohnya. Dia ingat dia ada tinggal, sengaja tinggal sembahyang, dia kena qada segera. Segera tu makna macam mana? Angkat tangan ustaz, saya nak keluar kejap. Contohlah. Ada nak keluar. Tinggal dengan sengaja. Tu suruh ada suruh perempuan belah sini, suruh lelaki belah sana. Siapa tinggal dengan sengaja wajib qada dengan segera. Alal fawr. Wala yajuzu lishtighalu bin nawafil. Bahkan tidak harus, tak boleh dia sibuk buat perkara sunat wa ghairiha, dan selain daripada perkara sunat, hatta tuqda, sehingga dia qada balik. Semayang tak rati, tiba-tiba nak semayang sunat, nak semayang hajat, nak semayang tarawih. Orang ni pertimbangannya tidak tepat, tidak kena pertimbangan. Yang fardu patut diganti, patut dibuat. Tiba-tiba nak buat awak sunat. Sebab tu yang kata, kalau orang ada semayang-semayang qada ni, tak payah buatlah semayang sunat, qada dulu. Qada dulu. Kawan awak berhutang dengan awak, tiba-tiba nak belanja awak, awak tak marah dia? Dia berhutang dengan kita, duit tak bayar lagi, tiba-tiba belanja kita pula. Manis mulut. Jadi tunaikan kewajipan tu, waktu yang diutamakan. Okey. 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 Kemudian seterusnya, as-salawatu al-faitatu bi'udhrin, sembahyang yang ditinggalkan kerana uzur. Yajibu qada'uha, wajib juga qada', walakin 'ala tarakhi, tetapi secara tarakhi. Tarakhi ni makna kelapangan. Di atas kelapangan. Tarakhi ni makna ada lapang. Boleh nak buat, tak mau buat lalu pun tak apa. Awak tinggal sembahyang kerana apa? Kerana tertidur. Tertidur yang mana memang tidur betul lah. Ada. Ataupun kerana awak tak tak sedar ataupun tak ingat contohnya. Maka sembahyang itu wajib qada, cuma tidak wajib segera. Tidak wajib segera. Sunat je segera. Wa yundabu tartibu fi qada'il fawaiti bi'udhrin, disunatkan untuk tertib, ikut turutan pada qada' sembahyang-sembahyang yang ditinggalkan dengan uzur. Awak ada sembahyang awak tinggal dulu, awak kerana sakit ke, kerana awak tertidur ke, jadi kena nak qada tu sunat ikut tertib. Maknanya kalau tak mau ikut tertib pun tak apa, nak buat zuhur dulu baru subuh,
nak buat asar dulu baru subuh. Nak buat isyak dulu baru maghrib. Boleh, tapi sunat ikut tertib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Wa yajibu tartibu fi qada'il fawaiti bighairi udhrin. Wajib ikut tertib pada qada sembahyang yang ditinggalkan tanpa uzur. Kalau sembahyang tu tinggal tanpa uzur, maka wajib ikut tertib. Ini ikut tertib lah. Wa yajibu taqdimul faitati bighairi udhrin, dan wajib mendahulukan sembahyang yang ditinggalkan tanpa uzur alal faiti bi udhrin, di atas sembahyang yang ditinggalkan dengan uzur. Maknanya kalau kita ada sembahyang yang kita tinggal dengan tanpa uzur, didahulukan tu dulu, kerana itu wajib segera. Kemudian baru kita buat sembahyang yang ditinggalkan dengan uzur. Idza fatatis salatu bi ghairi udhrin, jika tertinggal sembahyang tanpa uzur, wajib taqdimuha alal hadirah, wajib kita dahulukan sembahyang itu alal hadirah, daripada sembahyang waktu tersebut. Hadirah ni sembahyang waktu tersebut. Sembahyang hadir maknanya sembahyang waktu tu. Kita ada tertinggal subuh, kita sengaja tinggal lah. Contohlah ni, awak jangan sengaja tinggal. Sengaja tinggal sembahyang subuh tanpa uzur. Kita nak sembahyang zuhur, lepas kelas ni pun kita pun insaf, ya Allah, aku dosa tinggal subuh dengan sengaja kan. Ingat ke subuh ni bolehnya on off. Nak buat lah, nak buat. Jadi sembahyang zuhur masuk dah waktu zuhur, wajib kita tunaikan sembahyang subuh dulu. Sembahyang yang tinggal tanpa uzur tu wajib didahulukan daripada waktu tersebut. Illa idza khashiya fawata waqtil hadirah, kecuali jika bimbang luput waktu sembahyang sekarang. Kecuali kalau kita buat sembahyang subuh akan menyebabkan sembahyang zuhur tu jadi qada, jadi keluar waktu. Contoh, kita nak sembahyang pada akhir waktu zuhur. Zuhur habis berapa? Asar masuk berapa? Asar masuk berapa? 4.20. 4.21, 4.20 lah. Jadi kita nak sembahyang ni pada pukul 4 berapa 4.18 atau 4.15. 4.15 atau 4.17. Jadi kalau kita sembahyang subuh dulu, subuh kita tinggal tanpa uzur, wajib kita dahulukan. Tapi kalau kita dahulukan sembahyang subuh, akan menyebabkan sembahyang zuhur tadi jadi luar waktu, maka akan jadi 2 kali qada. Kan itu, kalau begitu maka sembahyang zuhur dulu. Sembahyang zuhur dulu baru kita sembahyang subuh. Okey. Kama qala sahibu safwati zuban wal fawru wat tartibu fi ma fata aula liman lam yahtashil fawata. Bersegera dan tertib itu pada sembahyang yang tertinggal, aula, hendaklah didahulukan, liman lam yakhshal fawata, bagi orang yang tidak bimbang hilangnya waktu sembahyang tersebut. Habis. Babu syurut sihhatis salah, bab syarat sah sembahyang pula. Tadi syarat apa tadi? Syarat wajib. Sekarang ni syarat sah. Okay. Sebelum masuk ada soalan? Ada soalan tak? Kita rakam malahnya satu.